baru ni, saya rasa masih lagi ada uncertainty lagi lah. Kita nak tahu sama ada perikatan ni rapuh ataupun masih kuat atau tidak. Jadi kita lihatlah, sekarang kita dengar banyak-banyak bunyi dan kita lihat bagaimana undi kepercayaan nanti 6 hari bulan boleh dibawa. Kalau mereka intact, mereka dapat sama-sama, insyaAllah kita bolehlah untuk satu jangka yang masa yang terdekat sekurang-kurangnya mereka dapat bersama lah. Tetapi kalau tidak, akan berlaku krisis lagi seperti yang saya kata tadi. Walaupun krisis ada, sebab kita kadang-kadang terlupa krisis politik ni seperti yang lepas ni, kita distabilkan oleh peranan yang di-Pertuan Agong. Pada saya, yang di-Pertuan Agong memainkan peranan untuk menstabilkan keadaan. Yang di-Pertuan Agong telah memainkan peranan yang penting di dalam krisis yang ni dan yang lepas juga. Sebab tu walaupun berlaku krisis, kita ada another stakeholder yang dapat memastikan bahawa ini kita menjadi lebih stabil. Ini adalah simbol betapa ada beberapa orang pada kita yang kata kena ada Persatuan Melayu. Saya melihat Malaysia sebagai, ini saya rasa penting kita memikirkan. Tapi tak ada reformasinya di situ. Namun begitu tidak bertindak, mana ada demokrasi? We have wasted the crisis dengan tidak membuat laporan. The biggest shareholders of a government is rakyat. The biggest shareholders of a government is rakyat. Tak ada isu yang lebih besar daripada keanggotaan dalam kabinet dan juga respon balas yang diterima. Saya belum sempat mengamatinya, jadi saya bergantung penuh kepada komen daripada dua kawan-kawan yang hadir pada malam ini. Kita bawa masuk cepat-cepat. Dr. Nur Nirwandi Mak Nordin. Dr. Assalamualaikum. Dan juga Norman Go. Norman. Norman ni hilang pula dia. Halo Norman. Norman Go, tauke bicara minggu ini, penerbit, wartawan dan juga pengacaranya. Kita harap Norman akan kembali. Dr. Nur Nirwandi bukan orang asing, pakar perang saraf, tapi dia juga penganalisis keselamatan dan juga pemerhati politik. Kemana Norman ni, Doktor? Tadi sembang ke main. Internet dia tu. Teknikal malam-malam ni. Teknikal, biasalah. Semua orang guna internet malam ni nak tahu apa cerita perkembangan kan. Okay. Norman ada. Norman. Kembali. Welcome back. Tadi apa jadi? Kena sabotaj ke? Tak. Wi-Fi ada problem sekejap. Sekarang dah okey. Alright. Sabar, kita keluarkan dulu Norman yang satu lagi tu. Akaunnya ada belakang tabir. Kita tak mau juga ada spy dalam studio kita malam ni. Tapi apa nak spy. Okey, selamat datang. Saya nak ucap tahniah lah pada dua-dua. Dapat kabinet baru. Walaupun sebenarnya ada yang lama juga. Norman dapat bos baru. Bos baru? Yang ni macam kereta yang sama tapi pemandu dia lain. Orangnya sama lagi. So about kira-kira 90% tu orang kat dalam tu masih sama. Cuma beberapa 4 ke 5 4 menteri dan juga 5 timbalan menteri diturunkan. Termasuklah ahli parlimen Pagoh tidak termasuk dalam kabinet kali ini. Saya tengok ni ada penonton kita ni, Zin Dezin Sharifah. Ini Dr. Sharifah Syahirah ni. Ini kawan-kawan je yang menyampainya. Zack di Kayangan juga. Waalaikumsalam.
kepada kawan-kawan semua. Malam ini Politikopi seperti mana biasa, kita santai je doktor. Jadi kita ajaklah kalau ada kawan-kawan masuk, kita boleh accommodate sampai 10 orang. 019-942-5546. Boleh hubungi nombor ni dan nombor yang sama kita kongsikan di bawah tu, rerayap di bawah tu ada nombor yang sama. Sepanjang perbincangan ini, anda boleh keluar masuk, berikan pandangan, berkongsi. Ini Politikopi featuring dua panel kita pada malam ini, iaitu Dr. Nur Nirwandi dan juga Norman Goh. Jadi yang lain-lain juga boleh sertai kita bagi pandangan. Hamzah, Waalaikumsalam. Ini Politikopi. Okey, saya ucapkan tahniah, tapi Norman yang menyambut. Doktor macam suram sikit. Tak seronok ke kabinet baru? Ke padlock kabinet? Padlock kabinet? Selamat. Dia kalau keselamatan padlock kabinet kan. Dia kalau penganalisis keselamatan dan politik ni dia tak macam Norman lah. Norman dia bicara minggu ni dia banyak dia punya cabang-cabang dia kan. Angle dia. Tapi kita simple lah Syed. Kita janji stabil, rakyat puas hati, negara boleh jalan as long as keselamatan dan isu-isu politik well taken care of, stability lah. Tapi for me, tak ada siapa, benda tu jalan okey lah. Saya rasa doktor tak ada siapa yang tak nakkan kestabilan. Semua nakkan kestabilan. Yang seronoknya dua-dua belahan parti pun dia kata kena stabil. Pembangkang pun kata kena stabil, yang kerajaan pun kena stabil dengan barisan kabinet yang ini. Doktor rasa akan kekalkah kestabilan itu? Dia kalau kita lihat election ni dijangka dalam tahun depan kan. Kita ada lebih kurang setahun ni sebenarnya kalau kita bincang tadi pun. Sebenarnya kita hanya menunggu masa untuk pilihan raya. Jadi sebenarnya this is boleh katakan kabinet yang transitions. Jadi bila pemilihan negara telah dilancarkan oleh Ahli Parlimen Paguh, Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi blanket tu secara makronya, saya selalu bagi pengistilah makro lah. Jadi secara makronya benda-benda itu telah diplankan, telah dirancangkan untuk membawa negara keluar daripada krisis. Tetapi kalau kita lihat segmentasi audien masyarakat kita dalam menghadapi COVID-19 start daripada tahun lepas hingga pada tahun ini, kebergantungan mereka ni lebih kepada mereka nakkan penumpuan secara mikro. Jadi belanjawan yang diluluskan, perkara-perkara yang telah dibentangkan dan juga pelan pemulihan negara, pemulihan yang berbagai dirancangkan, mereka nak tangible itu. Benda itu dapat lihat secara mikro. Jadi transisi ni sebenarnya sebelum pergi pada PRU ni adalah keupayaan kerajaan pimpinan Perdana Menteri ke-9 ni, sama ada dia boleh menzahirkan mikro itu dan mengekalkan kurang-kurangnya stabil sampai the next election. Itu agenda utama yang bagi penting bagi elemen keselamatan dan politik lah. Okey, dia mendengar belakang tabir tapi saya tahu kita bawa masuk YB Amin Ahmad in the house. Jewa. YB dari Clubhouse kita masuk ke Dialektika TV. YB, terima kasih lah singgah YB ya. Tapi kena buat team masing-masing YB. Jauh sangat kita nak hantar Starbucks ke sana. Tak sampai GrabFood tak sampai ya. Tak sampai Tak sampai GrabFood. Ini kawan-kawan KL ni boleh. YB terima kasih singgah. Ini Politikopi. Tengok tu dia main lawan ni. Usia emas ni YB air kosong lah. Usia emas kita main air kosong je. Tak apa, dekat rumah boleh lah. Ini kat office. Kerja kuat nampak hujung-hujung minggu ni. Pakai baju Melayu lagi. Butang tak hilang YB. Apa? Kan Abang Jamil dah minta satu butang. Butang baju Melayu tu tak hilang Butang tak hilang. Takut Abang Jamil cari butang tak jumpa. YB, kami tengah sembang tadi soal kabinet yang baru ni. Argumen awal Dr. Nirwandi adalah tentang yang penting kestabilan, dan saya tanyakan dengan komposisi kabinet ini sesuai ke, stabil ke dengan apa yang kita ada ni. Saya nak beralih dulu kepada Norman Goh. Kita bagi YB Amin bernafas dulu, tapi ada juga kawan-kawan kita yang mula memberikan komen ni. Kita akan tengok. Tengok. Kak Perlis pun ada Starbucks juga, dia mengusik. Masalahnya Zack, kalau dari KL, Grab tak pakai alamat sana. Dia tak boleh. Saya dah pernah cuba, tak boleh masuk. So minta maaf lah Zack. Okey, soal sekejap saya sebelum beralih kepada Norman. Ini penonton kita, soalan saya. Kalau 100 hari ada menteri yang tak perform, agak-agak PM nak pecat ke menteri tersebut? Sila jawab soalan saya. Najib garang, macamlah kita ni Perdana Menteri kan? Tak apa, kita beralih kepada Norman dulu. Norman, itu menarik. Sila. Sila Norman. Boleh. Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya akan pecat. Sebab orang yang sama dah kerja dengan 17 bulan. Permintaannya dia beri 3 target utama. Prestasi itu kena tunjukkan. Yang penting membawa kepentingan rakyat dulu. Yang ketiga adalah ketulusan kepada rakyat.
Tapi sekiranya menteri-menteri dan timbalan menteri tidak menunjukkan prestasi mengikut KPI dia, kalau dia tak deliver dalam 100 hari, kalau saya jadi Perdana Menteri saya akan pecat lah. Tapi dalam soal real politik, kemungkinan itu mungkin tidak, ataupun mungkin ditukar lah. Tapi the thing is, at the end of the day, sama ada dia capai KPI ke tidak, itu menjadi satu persoalan lah bagi Perdana Menteri nak tukar orang ke ataupun nak turunkan. Tapi yang penting apa yang bagi saya lah, untuk kabinet hari ini sebenarnya adalah satu miss opportunity. Perdana Menteri mulakan dengan langkah kanan, mulakan dengan langkah yang betul, dan mendengar apa yang dikatakan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Mak Sabu dan juga Lee Kuan Eng semalam, 2 hari yang lalu. Tapi sekiranya yang tu tidak diteruskan, bagaimana pihak Blok Pembangkang, Pakatan Harapan dan yang lain-lain akan membawa CSA. So sekiranya dalam hal ini untuk menstabilkan kerajaan ini, dan boleh Blok Pembangkang boleh membawa isu-isu prestasi kerajaan ini, sama ada orang yang, walaupun orang-orang ni sama dalam kabinet Muhyiddin Yassin yang lalu, sekiranya menteri-menteri ini tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri untuk bekerjasama dengan pemegang-pemegang taruh, terutamanya dengan Blok Pembangkang. Dan kita masih nantikan adakah jawatan kuasa khas parlimen akan diperkasakan, macam mana dengan peranan parlimen pula, macam mana pula dengan ahli-ahli parlimen kita yang selalu ingin mendapatkan maklumat daripada menteri-menteri yang berkenaan. Dalam 17 bulan yang lalu, kita tanyalah dengan YB Amin betapa susah dia nak dapatkan maklumat. Cuma beberapa menteri yang boleh berbincang itu sikit je. Contohnya yang baik yang kita nampak, contohnya YB Khari Jamaluddin. Dia akan cuba duduk dan memberikan briefing dengan MP-MP, macam tadi YB Amin juga cakap masa di Clubhouse. Dia ucapkan tahniah kepada Tengku Zafrul. Bila nak tanyakan maklumat, Tengku Zafrul pun akan cuba berikan maklumat. Mungkin YB Amin boleh cuba kongsikan, adakah menteri-menteri, aku tukar jadi host pula, tanya soalan pada YB. Boleh, tak ada masalah, ni politik kopi. Untuk orang yang sama, dengan keadaan, walaupun dengan pemandu yang baru, iaitu Perdana Menteri Ismail Sabri, adakah YB melihat adakah mempunyai harapan untuk kabinet, menteri-menteri kabinet ni untuk membuka ruang yang lebih luas untuk satu kerjasama dan juga berkongsi maklumat dengan ahli-ahli parlimen yang lain? Norman, soalan yang sama tanya dalam Clubhouse tadi ke? Tak. Okey, kalau tak tanya boleh lulus. Kalau sama soalan saya kata, tapi tak ada recording ya Clubhouse. YB Amin. Nak saya jawab ke? Silalah, ini politik kopi, tak ada masalah. YB boleh jadi host. Okey, sebenarnya kalau ni kita nak bercakap tentang maklumat berdasarkan pemerhatian saya, pengalaman saya yang belum cukup panjang lah. Kalau ada rezeki lagi mungkin dicalonkan, kalau menang tu barulah cukup panjang sikit kan. Amin. Cuma saya nak daripada pengalaman sebelum saya jadi ahli parlimen pun, dulu saya pernah bantu ahli parlimen yang lain. Saya rasa sebahagian ahli parlimen, terutama yang lama-lama ni, mereka ni sama ada sudah tepu, maksud dia dah gelas dia tu macam dah penuh lah, dia nak tuang air baru mungkin melimpah kan. Tapi sebahagian mereka ni mungkin dia tepu sebab dia mungkin sebahagian tu bekas menteri, dia portfolio dia, jadi dia dah kata kira banyak benda yang dia tahulah kalau yang buat kerja lah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah maklumat ni sebenarnya bukan tidak ada. Maklumat ni bukan tidak ada. Maklumat ni bagi saya lah, antara laman web yang underappreciated ialah laman web parlimen. Saya, siapa student buat intern dengan saya akan suruh dia biasakan diri dengan handset. Sebab sidang parlimen kita 3 hingga 4 kali setahun. Dan orang kata 3-4 kali setahun ni biasanya gap lebih kurang dalam 3 atau 4 bulan lah. Dan biasanya soalan-soalan yang sepatutnya ditanya ialah isu-isu terkini lah dalam tempoh antara gap tu. Jadi jawapan-jawapan yang diterima tu biasanya jawapan yang terkini. Tetapi kita maklumlah kadang-kadang soalan tak dapat dijawab di Dewan. Kadang-kadang jawapan tertulis yang dijanjikan tak sampai-sampai.
Okey, jadi ada isu dari segi maklumat, kekinian maklumat tu lah. Okey, ada juga isu-isu lama juga turut dibangkitkan oleh kerana dia tidak tengok dia tak tengok soalan tu mungkin ahli parlimen lain tanya. Dalam soalan bertulis dia tak tengok, jadi dia pun ulang tanya. Sebab tu kalau tengok zaman PH tu soalan Batuan NDB punya banyak ahli parlimen tanya soalan yang sama. Begitu juga soalan contohnya tentang tabung harapan punya banyak sampai sekarang pun orang tanya. Sebab apa? Sebab satu, tak baca. Satu lagi iaitu budaya mencari maklumat, kesungguhan tengah tu hanya bertanya sekadar untuk memperlekeh atau memperleceh. Jadi kesungguhan untuk mencari maklumat, untuk meneliti, mencari jawapan kepada pelbagai soalan ni itu masih lagi saya rasa lemah lah. Yang seterusnya ialah yang seterusnya ialah dari segi penyelidikan yang bersifat orang kata pre-empt. Kebanyakan penyelidikan yang bersifat pre-empt macam bidang politik dan ekonomi dia tak sama macam sains tulen dan sebagainya. Sebab yalah dalam ekonomi pun disebut sebagai forecast. Kita unjuran jangka. Dalam ekonomi pun selalu bila nak buat unjuran masa depan dia kata ambil prinsip ceteris paribus. Semua benda tak berubah. Semua remains the same. Sedangkan itu tak logik lah dalam dunia Jadi banyaklah kalau kita ambil kata daripada tanggapan ni termasuklah pandemik dulu tak pernah siapa sangka. Jadi bila berlaku tu banyaklah kata rancangan tu berubah. Jadi dalam maklumat tu satu, yang kedua ialah ini berbalik kepada sikap seorang ahli politik tu lah. Macam sepanjang walaupun saya jadi pemangkang ni selepas langkah Sheraton, ada beberapa ramai menteri sebenarnya yang saya cuba hubungi. Ada menteri yang agak responsif, ada yang ucap terima kasih dengan kita bagi pandangan dan sebagainya. Tapi ramai juga, lebih ramai yang tak malas pula. Yang balas mesej pun tidak. Jadi ini atas sikap kepimpinan lah. Dia berbalik kepada bila tadi bila cakap pasal perubahan, kabinet baru dan sebagainya, saya tidak mengharapkan yang banyak lah, sebab lepas ni orang dah cakap pasal pilihan raya. Dah ikut UMNO pun habis je pandemik terus nak minta buat pilihan raya. Jadi saya tidak nampak ada keinginan untuk mengocak keadaan ataupun cuba mengambil orang kata buat breakthrough lah, unless Perdana Menteri atau menteri-menteri yang ada sekarang ni dia rasa this is their time walaupun 17 bulan berbaki dia nak tinggalkan satu legacy, at least dia dah do something. Jadi itu dia memerlukan satu political will yang besar lah. Dan lagi satu perkara yang mungkin sedikit malang lah saya rasa, tak ramai ahli politik yang nak berkongsi vision mereka. Maksudnya dalam penulisan, dalam percakapan mereka, ramai ahli politik lebih suka diam sebab dia tak suka orang judge dia tak suka ada orang bagi feedback, nanti dia takut dia nampak lemah. Jadi ini satu krisis keyakinan dalam kepimpinan yang kita kena perbaiki lah. Kalau kita tengok ahli-ahli politik di negara-negara maju, mereka bukan mereka ni walaupun kata konsep dari sistem demokrasi itu lebih kurang lah macam kalau negara-negara Westminster, tapi kita dapat tengok ahli politik tu kalau dia nak berada di tahap menteri atau timbalan menteri, dia ni punya cara dia menjawab, maksud dia dia menguasai dia punya portfolio tu. Kita pun sangat surprise lah. Macam contoh saya berpeluang ke House of Commons pada Januari 2020 lah. 2019 dibawa oleh speaker pada masa tu. Jadi saya tengok sini memang kalau di House of Commons dia lain sikit. Dia satu hari tu, kalau kebetulan hari yang saya pergi tu Kementerian Pertahanan. Jadi semua soalan lisan pagi tu, sesi soal jawab lisan tu, semua soalan tentang Kementerian Pertahanan sahaja. Jadi bayangkan dia terpaksa berdiri untuk jawab 30 soalan. Berbanding pada kita ni dalam hanya jawab sesi soal jawab lisan tu hanya ada 10 soalan je. Campur dengan soalan tambahan kira 20 kan. Tapi tukar-tukar kementerian. Jadi seorang menteri tu dia hanya perlu prepare untuk soalan yang dia perlu jawab je lah. Kalau 30 itu yang berbeza dia terpaksa jawab, yang mana tak sempat pegawai nak pergi hantar kertas. Dan ada satu disiplin di House of Commons ni, menteri jawab very short and precise.
Jadi bayangkan walaupun tempoh jawab sesi soal jawab ni seingat saya 45 minit, dia boleh jawab 30 soalan. Bayangkan. Kita 1 jam setengah jawab 10 hingga 15 soalan saja. Ya. Ini antara elemen yang pernah dihujahkan soal reformasi parlimen itu sendiri yang ongoing, halted, ongoing balik, halted. Jadi ini pun kita boleh bincangkan selama sejam lebih ya, YB. Cuma saya selepas mendengar komen awal pada tuan-tuan bertiga, ada banyak soalan susulan daripada saya, tapi again, ini Politikopi tak semestinya soalan daripada saya. Tuan-tuan pun boleh bertingkah, tak ada masalah. Bahkan penonton juga sudah mula ramai bertanyakan soalan. Tadi mana Dr. Sharifah tadi? Ada, dia ujung-ujung je, dibirai saja di komen, bagi salam, lepas tu dia senyap. Boleh masuk, nombor kami kongsikan di bawah ni, boleh masuk ke studio. Soalan saya, soal 100 hari, relevannya dalam keadaan kebanyakannya menteri yang sama. They have got more than 100 days already. Jadi apa perlunya kita timbulkan lagi 100 hari ni kalau orang yang sama, melainkan portfolio baru. Logiklah ada 100 hari. Dan persoalan saya, kalau 100 hari dulu selepas berapa lama menjadi yang tidak ada gagasan 100 hari pertama ni, apa jaminannya 17, 16 bulan, 15 bulan ni they can achieve something significant? Tuan-tuan silakan, siapa-siapa dulu? Dr. Nirwandi ke? Relevan ke untuk kita tengok 100 hari achievement ni? Saya rasa dia sebenarnya kalau kita tengok dalam pembentukan kabinet ni ataupun pembentukan kerajaan ni, dia kompleksiti dia bukan seperti mana yang kita lihat benda mudah. Jadi apabila berlaku satu pembentukan kerajaan, dia kena ada satu struktur asas. First, dia kena dapat majoriti, 114 pembentukan kerajaan. Dan yang di-Pertuan Agong Junjung Kasih Guna Tuanku endorse. Dan apabila ini berlaku, maka sudah tentunya dia akan cuba, kerajaan yang dibentuk akan cuba membawa satu pendekatan. Jadi dalam tempoh satu masa yang agak singkat, lebih kurang setahun lebih maksimum, jadi sudah tentu untuk merangka satu pendekatan seperti mana yang dilangka oleh Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perkhidmatan Nasional itu makan masa. Dan tidak boleh diwujudkan satu bentuk konsep yang besar melainkan ia membawa apa yang sedia ada. Jadi dalam konsep politik, kalau kita bercakap tentang ahli politik, dia akan bercakap tentang isu-isu kepentingan, apa yang perlu dilakukan. Kalau kita cakap tentang penganalisa, dia kata penganalisa. Tapi kalau kita lihat isu keseluruhannya, secara kompleksiti keseluruhannya, teras utama dia ada memastikan keseimbangan supaya kerajaan yang 114 ni boleh bertahan sehingga PRU akan datang supaya tidak berlaku lagi perkara-perkara yang boleh mengusingkan rakyat, mengusingkan yang di-Pertuan Agong, mengusingkan masyarakat dan pertelingkahan politik itu dapat dikurangkan. Dan seterusnya juga perkara yang kedua adalah untuk memastikan masyarakat kat luar sana, SOCMED juga, tidak lagi bertelingkah membuat elemen-elemen berbentuk berbau negatif yang boleh mengelirukan, memeningkan kepala semua yang membaca kerana memaukan pembaharuan itu berlaku. Dan yang paling penting adalah kerajaan itu harus berjalan dengan sesempurna mungkin sampai menjelang PRU yang akan datang. Jadi inilah di mana proses itu memerlukan satu kaedah governance yang baru dibentuk. Dan dalam mana governance pun kita lihat 100 hari ini signifikan. Kita lihat kalau di era Barisan Nasional, di era Pakatan Harapan, di era Pakatan Nasional, di semua negara. Yes, boleh. Saya faham keterbatasan masa, tetapi portfolio yang memang asalnya di situ, orang itu di situ. Mereka tidak perlukan 100 hari ini. Ini saya kata prosesnya. Jadi kalau kita lihat, kalau mereka dapat mentafsirkan apa yang dimaukan oleh rakyat, kerana rakyat telah dibebankan dengan permasalahan dan persengketaan politik di antara kalangan ahli politik. Kerana gameplay yang berlaku selama ni bukan gameplay rakyat. Rakyat hanya menerima kesan sama ada baik atau tidak. Dan perbalahan itu berlaku bukan di gelanggang rakyat. Perbelahan itu berlaku di gelanggang politik. Saya, Norman, kecuali YB mungkin termasuk dalam golongan ahli politik, kami tidak mempunyai kuasa untuk melakukan perubahan. Kita hanya mempunyai kuasa, sebagai saya penganalisa keselamatan politik, saya memohon kestabilan dan keselamatan dan saya memberi hujah pandangan untuk keselamatan dan kestabilan politik. Daripada perkiraan saya betul dan benar. Dan Norman daripada perkiraan Norman. Tetapi dari segi persengketaan, dari segi perbahasan yang wujud, ada gelanggang ahli politik. Jadi apabila wujudnya kerajaan baru, maka yang menentukan hala tuju negara adalah ahli politik, bukan rakyat. Jadi di sinilah peranan untuk membawa pelan pemulihan negara. Yang mungkin dikatakan bersesuaian oleh kerajaan sedia ada, maka di sinilah wujudnya kepentingan 100 hari itu untuk ia lebih mikro. So kiranya mereka tidak berjaya secara mikro, maka rakyat yang akan kepadanya dan rakyat hanya boleh menyuarakan pandangan
dan seterusnya apa yang akan berlaku adalah di kalangan ahli politik sendiri. Jadi inilah kaedah 100 hari itu kenapa ia perlu dilakukan dalam mana-mana kerajaan. Cuma kali ini sebagai rakyat yang tidak mempunyai satu perjuangan politik untuk menukar politik kerana belum pentas rakyat, kita harapkan mikro itu berlaku. Apa pendekatan secara mikro itu? Kalau cakap vaksinasi secara mikro, tangible. Ini kata YBKJ berlaku. Kalau kata broad index nak dikurangkan, apa pendekatan mikro? Saya pernah menulis tentang oximeter, tabung oksigen. Kalau pelan pemulihan penjaja, Kang Srino, apa untuk Kepun ni nak buat? Pemasaran digital, nilai digital, apa yang perlu dilakukan dalam konteks seperti itu? Komunikasi strategik, perang saraf. Apa yang akan dilakukan oleh Tan Sri Anwar Zahid? Ini saya kata pendekatan mikro yang 100 hari ini akan menunjukkan sama mikro nanti apa atau tidak. Ya, itu saya jelas. Saya rasa jelas keperluan 100 hari itu. Dua dimensi yang saya timbulkan. Kita ambil menteri-menteri yang memang dah di situ. KPT, KPM, apa lagi? Beberapa menteri yang memang itu asal portfolionya. Memberikan mereka mengukur prestasi untuk 100 hari lagi adalah berarti seperti kita nafikan yang dulu dia duduk di kerusi yang sama. Sepatutnya dia dah boleh teruskan saja, kan? Itu seperkara lah. Perkara yang saya nak timbulkan juga, walaupun Norman juga mengkritik bahawa seolah-olah hanya menukar pemandu saja, saya juga membayangkan tekanannya real politik yang dihadapi oleh Perdana Menteri ini. Sebab bunyinya soal tarik tali, ugut mengugut, tak tahulah istilah ugut tu betul atau tidak. Trade off-nya itu besar. Kalau tidak terjongkit balik, YB Amin dah tersenyum tu. Dia ada insight lah tu. Dia boleh kongsi, tak boleh kongsi je. Jadi apa option yang ada? Saya baca agak komen Kuli kan. Soal real politik ini adalah soal yang kita tak nampak. Negotiation di belakang tu main hero-hero je walaupun duduk bergambar berempat berdiri. Tapi negotiationnya yang apa betul-betul dipercakapkan tu kita tak tahu. Political statement dengan apa yang terbuku di hati ni kita tak boleh ukur. YB Amin tahulah kan sebab dia di pentas itu. Jadi adakah PM punya option yang lebih baik untuk mengukuhkan posisinya dari kacamata tuan-tuan? Siapa dulu? YB Amin. Sila. Tadi sebenarnya di Clubhouse saya cakap panjang sikit lah pasal ni. Mungkin Norman dengar juga. Memang dan sebelum ni pun ulasan saya memang sebut Ismail Sabri sebenarnya berada kedudukan yang lebih sukar berbanding Muhyiddin. Pertamanya adalah kerana dia naib Presiden UMNO. Jadi dia tidak ada satu kita kata kawalan terhadap parti. Malah dia mengambil sikap yang bertentangan dengan Majlis Kerja Tertinggi sebelum ni. Tapi it happen now dia jadi PM. So nak tak nak dia kena balance lah kan untuk menunjukkan bahawa dia seorang PM yang independen boleh buat keputusan dengan terlalu terikat dengan kawalan parti. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dia mewarisi apa yang disebut ramai sebagai kerajaan gagal. Yang mana dia berada dalam kerajaan itu sebagai TPM. Okey, jadi nak tak nak dia kena menunjukkan satu kelainan. Macam saya 100 hari ke berapa hari ni saya bukan concern sangat, tapi ialah orang kata kita ambil daripada praktis di negara-negara sebahagian negara maju. 100 hari ni is a reasonable days untuk kita at least ada a clear plan untuk kan apa perbezaan yang nak dibuat itu. Walaupun tadi Syed Munawar sebut kata ini menteri yang sama sebagainya. Saya ambil macam ni lah. Saya ambil macam ni. Saya pelajar perhutanan. Kalau kita masuk jalan hutan, kita tak, walaupun kita pakai map dan kompas, kita masih lagi terdedah kepada peluang tersalah ambil jalan lah. Sebab sepanjang perjalanan kita ni ada Bukit Bukau, ada Lurah, ada Paya, ada Belukar, ada kawasan yang ada tebuan dan sebagainya. Jadi dia bukan jalan yang lurus. Okay? Kalau ikut orang tua-tua kata, kalau sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Okay, jadi maksud dia menteri-menteri ni walaupun bekas menteri, dia mesti ada satu kemahiran untuk tahu kan kenapa orang kata kerajaan sebelum ini gagal, dekat mana kesilapan. Masalah dia yang kita bimbang ialah ada state of denial. Walaupun sebenarnya yang saya selalu sebut yang mungkin orang melepas pandang ialah semua perkara yang dilakukan oleh menteri, tak kira lah kementerian mana pun, mereka ni melakukan ini berasaskan mandat yang diberikan oleh belanjawan. Okey, sebab tu belanjawan dia satu dokumen penting. Sebab belanjawan dia nak buat apa pun dia perlukan duit. Jadi duit tu datang dari mana? Datang daripada belanjawan. Jadi belanjawan ni ada dua bentuk. Satu belanjawan biasa kementerian yang mana kalau tak ada pandemik, this is what they have to do lah. Dia punya rutin, dia punya tugas dan tanggungjawab dia. Satu lagi yang hari ni kita bagi overemphasis lah bagi saya, kita duk cakap pasal pandemik. Bagi saya pandemik ni hampir semua orang boleh bercakap lah quite clear bahawa kita punya exit plan is untuk achieve herd immunity lah.
Okay, 80% komuniti kelompok, yang mana dengan harapan lepas 80% ni kita boleh buka ekonomi dengan lebih luas. Okay, tetapi bab kesihatan tu kita quite clear, tetapi yang menjadi masalah sekarang adalah bab ekonomi, yang mana bab ekonomi ni kita tak boleh hanya bergantung kepada pakej rangsangan. Bab ekonomi ni sebenarnya ditampung oleh tugas-tugas kementerian yang biasa tu, kan, yang mana dia tidak boleh berjalan seperti biasa kerana pandemik. Jadi bila kita hanya emphasis bagi penekanan tentang isu kesihatan semata-mata, kan, tak boleh keluar, kan, boleh rentah negeri, tak boleh rentah negeri, dan kita melupakan hal-hal yang lain. Sebab tu orang kata dulu, orang marah dengan Perikatan Nasional dulu, lantik menteri ramai-ramai tak nampak pun fungsi. Sebab inilah fungsi trust yang tadi tu orang tak nampak sebab terlalu bagi penekanan tentang pandemik, which is okay, fine lah, orang kata sebab kita tengah dalam pandemik boleh, tetapi janganlah seolah-olah yang lain itu semua terhenti. Jadi inilah yang menjadi satu cabaran yang perlu dilihat semula oleh Kabinet Ismail Sabri ini, kan. Saya nak kata seluruhnya teruk tidak, kan, tetapi orang kata mungkin dia punya tumpuan ataupun keutamaan yang diberi itu tidak cukup kepada perkara yang sepatutnya. Jadi semua orang seolah-olah menjadikan pandemik ni sebagai satu excuse, alasan alasan untuk tidak berbuat apa-apa ataupun tidak berbuat yang sepatutnya. Jadi kat situ yang saya rasa titik kemarahan rakyat yang mereka mesti lihat semula lah. Jadi kalau dekat map, kalau dia kata kompas marching tadi tu, dia kena lihat sejauh mana dia tersasar daripada tujuan dia. Jadi dia kena balik kepada track asal. Sama ada dia berpatah balik ke pangkal jalan atau dia ini kena kemahiran dia lebih sikit lah untuk dia masuk semula kelaluan dia, untuk sampai ke hujung. Ya. Tadi Norman ada sebut soal pelantikan ni. Kalau Norman bertanya, tapi saya bangkitkan ini soalan daripada Dr. Sharifah, bagaimana hendak ukur prestasi menteri dan timbalan menteri. Dan tadi dibangkitkan juga oleh salah seorang panel kita, kalau tak capai, apakah akan ditawarkan menteri? Cumanya dalam tempoh setahun setengah ni nak tukar apa lagi? Dr. Nur Niwani, berapa banyak orang boleh tukar. So I think bagi saya kan, bab nak tukar menteri yang tidak berprestasi ni akhirnya bukan dalam tangan kita. Yang ni adalah dalam tangan Perdana Menteri. Tapi apakan daya, kan, Perdana Menteri ada beberapa orang yang boleh pilih, tapi sangat-sangat kecewa lah kabinet yang terlalu besar. Bagi saya lah, buat apa banyak betul timbalan menteri tapi tak ada fungsi. Orang yang sama, 2 orang timbalan menteri kesihatan, tapi apa fungsi dia pula? Samalah juga dengan 2 orang timbalan menteri kesihatan, 2 orang, dan satu lagi timbalan menteri alam sekitar dan air, timbalan menteri tenaga dan air, sampai 2 orang. Apa fungsi pula? So yang ni bagi saya sebenarnya boleh dikurangkan. Boleh dibuat tapi tak dibuat. Inilah again saya cakap missed opportunity. Adakah Perdana Menteri Ismail Sabri ini dia terlalu overly cautious untuk meletakkan MP-MP yang menyokongnya dengan nombor 114, tapi dia tidak terfikir pula dengan sekiranya dia boleh adakan satu CSA, Confidence and Supply, dia tak perlu takut dengan ugutan Kem Azmin, Kem Zahid, Kem Bersatu, Kem Peja. Dia tak perlu takut. Kalau ada CSA, blok pembangkang ada berapa orang? 104. Banyak tu. Kalau dia diugut, blok pembangkang dia boleh teruskan dengan CSA dan jalankan apa yang telah dibincangkan, contohnya dalam isu parlimen, isu reformasi agenda ataupun isu-isu yang berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan, dan juga peruntukan yang sepatutnya diberikan secara saksama kepada semua MP. Adakah yang akan diteruskan? Itu menjadi tanda tanya. Tapi bagi saya, Perdana Menteri boleh menggunakan sokongan daripada blok pembangkang untuk jalankan ini. Tak payah takut dengan ugutan. Tapi ugutan kem-kem ni sebab dah tahu dah 17 bulan. Dan tadi ada soalan kat Clubhouse, ada orang tanya dengan saya tadi, hantar mesej, dia tanya, yang Perikatan Nasional ni 17 bulan mereka dapat pencen tak? Okey, jawapan saya, mereka tak dapat pencen sebab perkhidmatan mereka di bawah 36 bulan, so mereka tidak akan mendapat pencen. Sama juga dengan Pakatan Harapan 22 bulan tak dapat pencen. Yang dapat menikmati pencen ni Tun Mahathir dapat, Tan Sri Muhyiddin dapat, dengan Datuk Saifuddin dulu dia timbalan menteri. Yang lain tak dapat, termasuklah Pakatan Harapan. So bagi saya, dia tak gunakan CSA sebaik-baiknya. Satu, dia dapat
menepis ugutan-ugutan daripada kem-kem yang tertentu. Ugutan pada kem-kem tertentu inilah yang tidak menunjukkan prestasi yang baik sejak 17 bulan. Daripada membiarkan mereka menjadi satu liability, ini bagi saya satu pilihan yang kurang bijak lah. Ya, Norman, saya nak balik kepada Dr. Nurwandi ya. Norman membayangkan bahawa CSA itu mungkin satu kunci kalau Perdana Menteri ingin mengecilkan saiz kabinetnya. Dan tadi semasa saya bertanyakan soalan yang sama kepada YB Amin, Dr. Nirwandi macam nak mencelah. Okey, saya punya falsafah simple je. Kita lihat apa yang berlaku dalam pentadbiran negara. Semasa era Barisan Nasional, kita punya satu hard majority ataupun majority yang cukup besar. Jadi permasalahan dalam governance semasa itu tidak sukar untuk dilakukan, khususnya dalam pembentukan polisi-polisi dan sebagainya. Kemudian apabila berlaku dalam era Pakatan Harapan, walaupun dalam tempoh 22 bulan, kita lihat di situlah berlakunya punca permasalahan ketidakstabilan politik apabila pergolakan berlaku di kalangan ahli parlimen. Dan sekali lagi saya tekankan, sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan ahli politik yang dibawa kepada rakyat. Dan rakyat hanya melihat, rakyat hanya boleh komen, rakyat hanya bagi macam soalan-soalan banyak kat bawah tu, tak boleh tukar menteri ke siapa semua. Hakikatnya ini adalah pentas politik. Jadi apabila nak memperkatakan isu ni, jadi kalau kita menggunakan CSA dan sebagainya, perkara itu sebenarnya tidak akan menyelesaikan permasalahan. Kerana dalam keadaan sekarang, dalam faktor kritikal pandemik COVID-19, sebenarnya tidak akan ada satu kerajaan yang punya mana-mana rujukan governance yang terbaik. Kita lihat di US problem, New Zealand pun kena walaupun isu dia kuarantin dia meratakan, kes Australia demonstration di jalan. Kita lihat Jokowi menghadapi isu, pelbagai isu. Kita lihat di Thailand, kita lihat di Vietnam. Jadi apa yang boleh dikatakan pada governance kali ini adalah sebenarnya tidak ada kerajaan yang berjaya meratakan kelok COVID-19 dan tidak ada kerajaan yang berjaya. Jadi pengukuran kerajaan sebenarnya apabila peristilahan kerajaan gagal tu, reference dia siapa? Kerajaan mana? Pentadbiran mana? Sebab tidak ada pentadbiran dalam mana-mana negara dunia yang pernah berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi apabila pentas politik itu tidak stabil, governance itu tidak stabil, tidak kira lah ahli parlimen banyak mana, timbalan menteri banyak mana pun, sebenarnya kiranya kestabilan politik itu disebabkan ketiadaan majoriti yang kuat, maka kita bertukar blok governance mana pun, sebenarnya tidak akan stabil. Dan dia akan hanya merencatkan ini apa-apa proses governance yang cuba disampaikan kerana kegairahan di kalangan ahli politik. Jadi ini pentas politik sebenarnya yang perlu dibetulkan. Jadi dalam tempoh yang sedia ada ni, sebab itulah saya katakan kena ada kejahatan politik dua hala. Rakyat kena menerima kepimpinan yang sedia ada dan berharap mereka melakukan terbaik. Blok pembangkang harus support apa yang boleh diberikan secara adil dan konstruktif. Cuma doktor. Yes. Takut tiang yang runtuh tu dalam belahan yang sama. Ini permasalahan yang kita kata sebab dalam politik untuk membentuk kerajaan kita kena ada majoriti. Dan 114 itu adalah majoriti yang terbaik yang kita ada pada hari ini. Jadi kalau kita nak runtuhkan balik 114 ini dan kita nak membina balik satu proses, PRRU tak boleh datang. Jadi apa yang boleh dilakukan dengan ketiadaan rujukan governance terbaik, dengan apa yang ada, saya mencadangkan pendekatan secara mikro. Sebenarnya kalau ada menteri, timbalan menteri, makro berjalan dengan baik saya. Banyak sangat saya ingat keluar belanjawan, pemulihan. Tapi saya dalam mikro ni yang perlu ada. Jadi mikro ni memerlukan satu menteri, timbalan menteri yang berfungsi untuk melihat pentadbiran secara komprehensif. Wakil rakyat kena ada database. Siapa yang terkesan COVID-19? Siapa yang menjadi anak yatim? Siapa yang kena kuarantin kendiri? Siapa yang tidak ada kerja? Siapa yang meniaga lesen kena tarik? Di mana kawasan mereka meniaga? Dan bagaimana punca mendatang mereka? Inilah peruntukan jawatan kuasa parlimen. Bawa dan bincang pendekatan mikro dan benda diselaraskan. Kerana ini adalah kaedah pengurusan mikro yang berlaku semasa pandemik COVID-19. Ini tidak sama macam governance secara makro semasa waktu-waktu lain. Jadi di sinilah saya rasa kepentingannya untuk ahli politik set aside everything. It's easier said than done kan, tapi inilah hakikatnya. Dan pentas politik ni 114 dia perlu preserve. Bukan sebab kecenderungan kita menyokong secara fanatik atau kecenderungan untuk kita memastikan apa-apa isu. Selagi ia kena dengan pelanggaran persatuan dan hukum negara, 114 ini perlu dipelihara, dipertahankan sehingga next election. Next election bebas. Kita boleh beli. Jadi ini saya rasa peristilahan yang saya rasa semua perkara perlu ada micro management. Sekurang-kurangnya untuk menyelesaikan permasalahan kita.
Saya bangkitkan tadi soal kedua-dua belah apabila doktor sebut begitu, sebab saya katakan tadi bila merujuk kenyataan Kuli pun, Kuli memberikan gambaran macam UMNO sendiri pun tak berpuas hati, dan itu bukan soal parti bersebelahan tapi parti yang bersama membentuk kerajaan ini. YB Amin, bila saya bangkitkan tadi soalan, saya kata saya boleh membayangkan tekanan real politik yang dihadapi oleh Perdana Menteri yang ke-9 ini, nak cuba mengimbangi pentas tu supaya dia tidak terjongkit. Tetapi di waktu yang sama juga kelihatannya ada isyarat daripada pembangkang apabila 3 pimpinan tertinggi Pakatan Harapan itu bertemu, itu agak besar majlisnya, dan kenyataan yang dikeluar itu kami membacakannya juga masih secara politikal. Orang politik ni kadang-kadang dia cakap A tapi belakang tu jari telunjuk kelingking berkait kan. Bila kita membaca tu dia masih jika itu conditional sifat dia. Tetapi YB Amin sendiri membaca kenyataan itu, membaca episod itu, pertemuan pimpinan harapan dengan Perdana Menteri sehari sebelum senarai nama kabinet diserahkan. Norman pula menyebutkan soal CSA, seolah-olahnya macam dah ada niat ceasefire tu, because 1.5 tahun saja lagi pun yang harus ditunggu. YB Amin, apa isyarat, falsafah, semangat di sebalik kenyataan selepas pertemuan bersama Perdana Menteri itu? Saya 2 hari lepas forum dengan Senator Wan Ahmad Faisal dan juga Yang Berhormat Sik, Yang Muhammad Ahmad Tamizi dan juga Dr. Azmi Dr. Azmi geostrategis lah tentang lebih kurang lah topik semasa ni. Jadi sebenarnya saya rasa masa yang topik yang kami bincangkan tu tentang Majlis Pemulihan Negara. Sebenarnya di sebalik apa pun namanya, Majlis Pemulihan Negara ke Select Committee ke, kan, dia punya trust dia ialah orang kata bekerjasama. Okay? Maksud dia effort tu mesti dilakukan kalau dalam konteks parlimen ni bipartisan lah kan. Dan sudah tentulah kata kalau kita nak melibatkan juga profesional pakar dalam perkara tertentu kan, boleh dilakukan. Okay? Itu yang kena faham. Kadang-kadang orang ni sebut Majlis Pemulihan Negara lah, Select Committee dan sebagainya, tetapi sebenarnya teras di sebalik semua ayat-ayat ni ialah kerjasama antara pihak-pihak yang mungkin berbeza pendapat dalam keadaan biasa. Okay? Dan sebenarnya pentas perbezaan pendapat ni sebenarnya telah disediakan dalam bentuk parlimen. Sebab tu bila kerajaan Muhyiddin tidak mengambil serius tentang fungsi dan peranan parlimen semasa pandemik tu, timbul satu kemarahan yang besar lah. Jadi bila dia jadi kerajaan, seolah-olah dia balik kepada satu sikap bahawa government knows best. Ini yang sedikit sebanyak menimbulkan rasa kurang senang lah. Kalau tidak puas hati pun dia kurang senang. Maksud dia you nak minta bantu you, tapi proper channel, kan orang kita kan biasa kan kena saluran yang betul, proper channel you tutup. Jadi saya percaya Ismail Sabri yang ada dalam pentadbiran terdahulu, kalau kita anggap dia sebagai a new start kalau kita cuba memisahkan Perikatan Nasional dengan pentadbiran semasa, this is among big lesson yang dia kena ambil, bahawa dia tak boleh melakukannya sendiri ataupun hanya kerajaan sahaja. Sebab kita kena ingat whether hari ni mereka claim dia orang ada 114 dan sebagainya, mandat rakyat pada PRU 14 ialah kepada Pakatan Harapan. Kan? Sama ada gagal atau tidak itu terpulanglah, mungkin ada sebahagian dah berubah fikiran, tetapi maksud dia ialah kita tak boleh memperlekehkan dan fungsi pembangkang yang mewakili, at least bagi saya lah, semuanya separuh kan, semuanya separuh daripada masyarakat. Jadi suara mereka mesti didengari, dan mereka ni juga datang daripada pelbagai pelosok negara, daripada negeri-negeri yang berbeza, yang sudah tentu cabarannya berbeza lah, yang bandar cara bandar, luar bandar cara luar bandar, negeri yang kaya cara negeri kaya, negeri yang susah cara negeri yang susah. Jadi kita tak boleh bagi saya macam ni, bila kita cakap pasal unity perpaduan, kerjasama, unity ni kita mesti ada dalam fikiran kita bahawa unity tidak bermaksud uniformity. Perpaduan, kerjasama ni tak mesti bermaksud dia mesti seragam. Semua orang mesti, kalau Perdana Menteri cakap A, semua orang mesti hanya tunduk dengar. Jadi sebab tu saya kata tadi, parlimen sebenarnya pentas yang memang disediakan untuk tujuan tersebut. Dan ada macam-macam cara sebenarnya menteri boleh consolidate opinion. Banyak menteri zaman PH ada buat, zaman Perikatan pun ada buat. Dia cuba memenangi rakan-rakan yang mungkin tak bersetuju, dia ajak pergi
kata ada taklimat kecil, ada taklimat besar, yang mana dia engage, dia beri ruang, okey, ada dialog yang cukup. Kadang-kadang dialog di luar ni, pertanyaan Perdana Menteri di luar sidang Dewan Rakyat jauh lebih memuaskan sebab dia ada lebih banyak masa untuk jawab, lebih detail, lebih spesifik kepada individu yang bertanya. Jadi proses-proses inilah yang mungkin kata kurang dilakukan ataupun mungkin enggan dilakukan oleh pentadbiran dulu. Jadi saya faham memang kestabilan bagi saya tidak wujud kerana kita terpisah daripada maksud legislatif itu sendiri. Legislatif ni adalah cabang kerajaan. Selain daripada eksekutif dan kehakiman. Maksud dia legislatif ni, semua wakil rakyat ni adalah wakil rakyat kerajaan. Cuma fungsi dia di parlimen sebagai penyemak dan pengimbang kepada eksekutif. Oleh kerana kita dah lama dalam politik kita, bila sebut politik, kita bercakap tentang UMNO, keadilan, DAP, PAS dan sebagainya. Sebenarnya kan siapa pun jadi wakil rakyat, mereka sebenarnya adalah kita wakil rakyat yang bertindak bagi pihak kerajaan. Cuma satu pihak jadi eksekutif, yang lain memainkan peranan sebagai check and balance lah. Jadi bila kita balik kepada maksud yang murni, sebenarnya banyak perkara boleh diselesaikan, boleh dibincang, boleh dirunding. Dan banyak kalau kita tengok sebenarnya kan selalu lagi satu lagi fungsi media lah. Kalau kita tengok dalam sidang Dewan Rakyat dari dulu sampai sekarang, selalu media highlight benda-benda yang panas lah. Kalau ada wakil rakyat yang bertekak, yang mungkin bertindak unparliamentary lah kita kata. Sedangkan kalau kita tengok dalam Hansard Parlimen, perkara yang mereka mungkin kita kata unparliamentary ni, saya ingat tak sampai 5% pun. Tapi media suka highlight benda tu. Sedangkan terlalu banyak perbincangan-perbincangan yang bagi saya bermutu lah, tak kira daripada mana-mana parti. Sebenarnya dibincangkan di parlimen, boleh rujuk dalam Hansard, tengok wakil rakyat kita. Saya agak menarik saya ada satu projek yang saya pernah tengok dia dibuat oleh NGO luar negara, yang mana mereka buat satu laman web, dia ambil seorang wakil rakyat ni cakap isu apa, supaya dia to educate the public, so that in the future they will orang kata elect, pilih wakil rakyat yang mewakili suara mereka lah. Okay. Jadi itu pun salah satu peranan orang bukan politik, bagaimana orang kata politik ni berterusan, peranan politik untuk mempengaruhi. Sebab dulu kan orang kata nak buat tuntutan tentang buat live parliament session, ahli parlimen mengelak-ngelak. Sekarang ni dah ada internet, okey lah, kos dia lebih rendah. Jadi apabila ada orang zoom in tentang behavior mereka di parlimen, tentang apa yang mereka cakap di parlimen, ini akan sedikit sebanyak membantu ahli parlimen yang lebih behave lah. Lebih behave. Lagi menarik kalau kita komen, kita ambil juga apa ahli parlimen ni komen kepada media. Jadi kita tengok sama ada dia konsisten atau tidak. Jadi it is a long process untuk memperbaiki demokrasi. Dan saya tak nampak dalam 17 bulan ni akan ada terlalu perkara yang besar, kecuali ada political will macam saya sebut tadi. Tapi kita tak boleh lah kita anggap oleh kerana 17 bulan, kerana pandemik ni kita tak boleh anggap hari ni maksud jangan berpolitik tu kita tak boleh. Boleh. Kita kena retrospect sikit. Kita tengok balik kenapa hashtag kerajaan gagal itu timbul. Tak apa, kita tak ambil lah debat kerajaan ini gagal atau tidak, sebab mungkin bukan kerajaan, sebaliknya negara ini tidak gagal, mungkin administratively satu dua isu yang besar. Itu debat yang lain. Cumanya bila kita nak faham kenapa timbul penentangan atau tuntutan sehingga Perdana Menteri ke-8 letak jawatan, adalah kerana beberapa petunjuk dan indikasi besar, iaitu kes COVID yang semakin meningkat, dah beri darurat pun kes tak turun, dan ini memberikan ruang untuk pihak yang tidak bersenang hati ataupun bersetuju dijadikan hujah lah. Dia kata mana prestasinya kan, semua benda ni. Kalau itu tidak berlaku, bahkan pula kalau Perdana Menteri ke-8 dahulu melakukan usaha-usaha reform seperti mana yang dia tawarkan pada hari-hari terakhir sebelum dia meletak jawatan, semakin menutup ruang untuk pembangkang membidasnya kan, dan itu yang negara perlukan, reform itu. Cuma saya bawakan analogi ni tuan-tuan. Saya cuba nak memahami dan memberikan merit kepada Perdana Menteri yang ke-9 ni, sebab saya sebutkan, saya bayangkan tekanan dia nak memilih tu dengan tuntutan yang pelbagai ni, nak Sabah, Sarawak, suara dan pembangkang semua. It's not easy untuk dia play a balancing act, nak meredakan semua dengan ugutan. Betul atau tidak kita tak pasti, tapi it's an open secret.
dulu kita bayangkan kabinet yang dulu, Perdana Menteri sebagai driver dan yang lain itu kita ada ramai konduktor kabinet lah. Kali ini drivernya bertukar dan salah seorang daripada kabinet yang dulu diletakkan konduktor yang dulu diletakkan menjadi driver. Saya memperkukuh analogi yang Norman bawa ini sebab begini. Mungkin kalau nak memberikan harapan, isunya dulu adalah kerana driver tu tak cekap. Jadi kalau kita tukar driver, konduktor yang sama di belakang tu, they can play their role. Can that be a case untuk kerajaan yang ini? Adakah kita boleh menganggap itu sebagai cahaya di hujung terowong, give them some time dan tengok prestasi, barulah kita nak mengkritik ataupun tidak? Apa pandangan tuan-tuan? Isunya dulu adalah isu Perdana Menteri yang dulu tu mungkin memandu tak cekap. Jadi let's give the benefit of the doubt kepada driver yang baru ini. Dia kalau saya nak respon lah, sebenarnya kalau kita lihat dalam politik ni, kita tidak boleh lari pada isu persepsi dan kenyataan. So dia ada facts and perception. Kalau facts dan flair dia. Jadi kalau kita lihat daripada segi persepsi lah, tentu kerajaan gagal itu wujud dalam persepsi yang besar dalam social media. Dan ini juga berlaku semasa era Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Cuma bila dalam isu COVID-19 ini, dia punya had ni tinggi sebab kadar kebergantungan kepada otoriti semasa pandemik COVID-19 memang memuncak. Di awalnya, semasa moratorium awal berlaku dan perkara-perkara berlaku, kita lihat penerimaan rakyat ataupun sokmed itu bagus. Tapi lama-kelamaan dia merudum jauh, teruk. Dan ini adalah disebabkan berlaku pelbagai tekanan, peluang pekerjaan, kerja, kes meningkat, kematian meningkat, yang akhirnya akan menimbulkan satu bentuk persepsi yang merugikan mana-mana pentadbiran kerajaan governance of the day. Dan kemudian dirangka pelan, macam-macam pelan. Mulai berjana belanjawan dan sebagainya dengan harapan ia berjaya. Jadi kadar ia berjaya atau tidak, gagal atau tidak sebenarnya dia adalah subjektif. Dan saya tidak mengatakan saya nak backing kerajaan terlepas kata ia berjaya. Sebab apabila ia berjaya atau tidak, sebenarnya ia perlu diukur dengan pelbagai elemen-elemen tertentu. Contohnya dari segi vaksinasi kita berjaya. Dari segi kes kita antara tertinggi. Kadar kematian kita lebih kurang. Kita antara yang lebih kalau kita secara sederhana. Jadi kali itu kita ukur dari sebab pandemik COVID-19. Kalau kita ikut daripada pekerjaan, kita kena lihat data. Factual analysis 10-11 negara ASEAN. Apakah peluang kerajaan? Berapa banyak kilang ditutup? Kalau kita nak lihat daripada segi perkara-perkara yang jadi indikator kerajaan gagal. Jadi satu apa? Satu vaksinasi. 2 kadar kematian. 3 jangkitan kes. 4 peluang kerjaan. So sekurang-kurangnya kita kena tengok daripada 10-11 negara ASEAN yang terdekat kalau kita duduk dalam kelompok ASEAN sebagai indikator utama. Baru kita lihat, so apa solusi, di mana kepincangan, dan itu akhirnya akan membawa sama ada berlakunya pertukaran driver tidak yang akan berlaku pada kali ini. Dan pada kali ini juga indikatornya harus sama. Sebab kalau kita bercakap tentang isu nak memperkatakan, kira kita tidak lakukan kejahatan antara ahli politik dan pengguna sosial media, kita akan ulang benda sama, kan? Dan benda sama ni akan berlaku kerana setiap kerajaan akan ada cara tersendiri dan pengguna media sosial juga akan ada pengikut dan mereka yang berkecenderungan juga untuk melihat kepincangan kerajaan. Jadi ini ada fair game sebenarnya. Jadi sebab itu dia balik pada square. Isu dia adalah isu ahli politik yang harus duduk bekerjasama supaya kepincangan itu dapat ditutup sekurang-kurangnya hingga PRU depan. Dan apabila PRU itu datang dan kita bertukar driver dan konduktor baru, semua baru, fresh start. Dan masa itu kita bercakap tentang manifesto. Dan saya kira kita rujuk. Mana-mana pilihan raya dia akan bergantung pada manifesto. Barisan Nasional ada manifesto. Pakatan Harapan ada manifesto dia. Ada janji 100 hari dia. Perikatan Nasional ni ada baru pula ni di bawah PM ke-9 dia tak ada manifesto. Tapi ada janji 1 hari untuk menambah boleh pelan pemulihan negara. Jadi di sini saya rasa kecenderungan untuk kita melihat benda secara meluas. Dan peluang dalam masa 100 hari, dalam masa 17 bulan, saya rasa kita kena letak apa saja di tepi. Konduktor macam mana ke, driver macam mana ke, kereta macam mana pun, janji kita boleh bertahan sampai next PRU, kita boleh make sure kadar kematian kurang, kes tak meningkat, orang dapat kerja, kita move. Itu saja saya yang terbaik yang saya rasa yang itu kita boleh mengharap. Betul. Yang kita boleh harapkan. Ya, kita boleh berharap tetapi kita ada kecenderungan untuk kita menuding bahawa ini semua masalah persepsi. Saya biasa dengar setiap kali mana mubal semua menteri yang berada dalam kabinet kata ini soal persepsi. Persepsi atau tidak, buahnya datang daripada apa yang dilihat oleh rakyat juga. Satu lagi ada yang selalu berhujah kata ini saitro pihak lawan. Memang kita boleh berhujah sedemikian. Tetapi saya tidak mengatakan ia persepsi itu maksudnya ia tidak benar.
Tetapi cuma saya kata sebentar. indikator yang berlakunya, fakta yang telah ada tu, kadar kematian, kes meningkat, apa yang perlu ada tu, itu harus dilihat dan diselesaikan. Itu isu dia. Ya, maksud saya soalan yang menyusunnya begini. Janjinya darurat, kes tak naik juga. Kan? Kemudian rakyat nak tengok SOP tetapi SOP double standard. Kemudian menteri yang ada dalam kabinet A dan B, kementerian yang berbeza bercanggah pandangan. Ini semua adalah buah yang menjadikan bahan untuk orang mengatakan kerajaan ini tidak ditadbir dengan baik. Ya, dan itu bukan soal usaha pembangkang itu. Itu adalah kerana driver dulu dia tak mengawal konduktor yang ada. That's my point. Bererti kalau driver yang baru ini boleh mengawal ini, tidak ada nampak double standard, tidak ada soal percanggahan dari segi dasar, kemudian tidak ada janji yang seperti lalu kata kita daruratkan maka kes akan beres. Dan itu tidak berlaku. Jadi ini semua rakyat kata, dulu kata A tapi dia jadi B. Apakah bererti dengan PM9 ini, kalau dia boleh mengekang 3 perkara ini, akan bererti reda sikitlah buah untuk orang mengatakan bahawa prestasi buruk? YB atau Norman? Norman dulu. Okay. 3 benda ni menjadi bahan orang. Okay, YB dulu. YB, 3 benda ni jadi bahan. Norman dah cakap lagi, kita bagi Norman cakap pula. dia tengah fikir panjang tu nak cari buah tu. YB, kalau PM ini boleh tahan daripada kes-kes kluster kayangan kan, double standard itu, kemudian boleh menahan daripada berlakunya pecanggahan kenyataan daripada menteri-menteri yang ada. Jadi tak adalah buah untuk lawan satu hal lah. Lawan ni memang dia cari salah je. Tetapi netizen ni saya rasa majoritinya tak berpihak pun. Siapa pun naik, dia akan bantai juga. PH naik pun dia akan bantai juga. Kecuali Red Beat Army mungkin yang kalau betul ada dibayar itu. Tapi umumnya mereka ni membantai status quo saja. Kalau PM ini boleh mengurangkan elemen-elemen itu, berarti chances untuk bertahan itu lebih jauh. YB? Saya rasa antara perkara yang rakyat nak tengok lah. Rakyat nak tengok dalam tempoh yang berbaki ni. Yang pertama sekali, sekarang bila kita tengok ada pertemuan antara pimpinan kerajaan dan juga pembangkang, rakyat mendapat satu isyarat bahawa politik tu akan reda. Okay? Tapi tak cukup sekadar itu, tak cukup hanya sekadar bergambar. Dia mesti diterjemahkan macam saya cakap tadi lah, kepada keterlibatan kata semua pihak ini dalam membantu kerajaan mencari kata jalan penyelesaian, dan penyelesaian ni dia tak akan datang segera. Okey, dalam di Clubhouse tadi saya cakap sebenarnya macam dalam hal pandemik tentang aspek kesihatan, more or less kita dah tahulah kata kerajaan menunggu mencapai herd immunity untuk kita kata melihat sama ada kita boleh buka balik segalanya seperti biasa. Okey, cuma saya bagi sedikit orang kata peringatan bahawa kalau kita kaji dalam pengalaman wabak-wabak pada masa yang lalu, sebenarnya wabak ni dia akan berpanjangan sehingga 3-4 tahun. Jadi kita tak boleh lagi mengamalkan sikap tutup buka ni. Kita mesti bukan saja dalam aspek polisi, tetapi dia mesti diterjemahkan dalam konteks konsistensi komunikasi. Kita kena maklumkan kepada rakyat bahawa we are going to live with the pandemic for the next 3-4 years. Kan? For the next 3-4 years. Jadi apakah fungsi tadi 2 dos tadi tu? Kan, sama ada kerajaan akan pertimbangkan dos ketiga ataupun setiap 6 bulan kena additional another dose kan, sehingga semua boleh dibuka semula. Jadi rakyat nak tahu, kalau tidak exit strategi yang dibayangkan dengan vaksinasi ni seolah-olah macam is a waste of effort lah. Jadi rakyat kata buat apa aku buat 2 dos kalau tutup buka lagi. Jadi kerajaan mesti plan ke arah itu. Okay, kalau dalam konteks sekarang bila saya cakap melibatkan pembangkang pun mesti tune kan. Orang kata ini kat sinilah perlunya ada satu persetujuan, sebab yang jadi masalah sebelum ni adalah ada satu ialah mungkin keterujaan lah pentadbiran dulu yang kata apa, kalau Pakatan Harapan memerintah lebih ramai yang mati, bukan mati sebab COVID, tapi mati sebab Pakatan Harapan. Jadi ini mungkin satu ujian lah kita nak katakan kepada pimpinan. Kita tak mahu komunikasi yang macam ni. You bukan sahaja lepas tu gagal deliver, kes mati banyak, kes meningkat banyak, tetapi you mencetuskan menggunakan
isu kesihatan yang menjadi isu bersama ni sebagai satu point politik you. Okay, gunakan secara negatif. Okay, itu satu dalam satu aspek yang saya kata kesihatan. Tapi aspek yang lebih luas adalah kesan rantaian ni dalam ekonomi ni. Dia sangat meluas dan belum selesai. Saya sebut di banyak tempat sebab mungkin ramai orang terlepas pandang Fitch Rating buat satu semakan semula unjuran pertumbuhan. Kalau ikut dalam belanjawan kita unjur dengan fikiran rangsangan semua 4.6%. Tapi Fitch Rating kata tahun ni mungkin 0%. Itu satu perubahan yang bagi saya agak mendadak dan besar. Sama ada unjuran ni berpunca daripada fikiran rangsangan kita tak mengalir ke bawah. Itu mesti mak. Ini kalau kita ambil ekonomi mikro tadilah. Maksud dia yang kita duk fikiran rangsangan ni sampai ke mana yang tak mengalir. Kan sebab ini sebenarnya dia masalah yang lebih besar dalam keadaan biasa. Ini sebenarnya satu reflection, satu cerminan kepada berlakunya kesenjangan dalam masyarakat. Jadi sebab tu bila you pump duit macam mana pun akhirnya yang dapat yang benefit adalah certain numbers of people yang at the top tier of economy. Wabi. Jadi mesti diubah pendekatan ni. Sebab itu untuk ubah ni dia mesti bincang secara terperinci dan teliti. Dia tak boleh hanya sekadar dasar di peringkat atas. Silahan YB. Silahan kepada YB. Dibenarkan. Saya membaca nada dan messaging YB ni, gambarannya macam memang Pakatan Harapan nak ceasefire memang nak tunggu PRU saja. Itu bacaan saya. Walaupun YB tak menyebutnya. Dalam kata lain, undi percaya ni memang akan smooth sailing lah kepada PM. Tak ada isu. In general saya rasa dalam masa terdekat mungkin tidak ada satu cabaran lah terhadap undi tak percaya. Saya tidak tahu, saya tidak terima sebarang arahan terkini dan sebagainya. Tapi kadang-kadang WhatsApp group. Dia tak arahan. Dia kadang-kadang bukan arahan, kadang-kadang tak WhatsApp group je. Daripada mesej pimpinan, begitulah sebab hasrat daripada majlis raja-raja pun macam tu. Dan majlis raja-raja yang good things yang recently dah dipanggil semua, dia bercakap serentak kepada semua. Jadi tak boleh orang tu kata dia cakap kat aku macam lain, jadi aku faham macam lain kan. Jadi bila nak berunding tu, kita kata garis-garis prinsip dia tu sepatutnya semua insaf lah. Dia kata kan, dia kata perkara ni mesti dibuat bersama dan mesti pergi ke arah yang lebih baik. Kalau ada kuasa dia tak nak buat perkara yang lebih baik, malang lah. Okey, saya ada soalan susulan tentang itu nanti, kalau sempat kita akan usik lagi. Tapi Norman ni ada orang yang mempersoalkan apabila melihat satu-satu portfolio. Ada ni Zin dia kata KJ Menteri Kesihatan, dia bukan doktor pun. Kemudian dia bangkit lagi, dia kata lepas tu digantikan pula dengan Datuk Adam Baba, kan Menteri Sains, yang banyaklah isu credibility situ. Jadi soal ini macam swap dia swap tempat saja. Dan ada juga insiden yang lain itu, bahkan ada juga beberapa nama yang digugurkan. Bacaan tentang bagaimana Norman lihat keanggotaannya, siapa yang gugur, siapa yang dimasukkan ini. Kita faham soal keseimbangan politik, mungkin saya tak pastilah penonton kita faham permainan politik di belakang tabir, tapi justifikasinya kalau Norman melihatlah, khususnya tadi bagi soalan tadi berkaitan dengan PJ. Boleh. Bagi saya memang pagi tadi saya pun berikan satu gambaran YBKJ sepatutnya diberikan satu portfolio seperti kesihatan, sebab dalam 17 bulan ni yang jadi Menteri Kesihatan yang nampaknya adalah KJ. Bukan nak cakap Dr. Adam Baba okeylah dia jawab soalan, tapi dari segi prestasi dia tidak sampailah. Tapi memang sesuai YBKJ diberikan portfolio sebagai kesihatan. Tapi nak katakan dia bukan doktor, dia tak sesuai, tidak. Kita lihat dalam 17 bulan tu YBKJ yang menjadi menteri yang menjadi menteri yang bertanggungjawab untuk vaksin ni, sebenarnya agak berjaya juga. Dia juga buatkan sesi lebat urus dengan MPMP, dengan PSC dan bagai-bagai lagi. Dan sekarang kalau tidak silap kita dah order lebih 80 juta dos vaksin. Dan pada masa kini kita ada 5 jenis vaksin yang telah dibeli oleh kerajaan Malaysia. So bagi saya nak cakap dia tak sesuai, saya nak ungkitkan juga Dr. Zulkifli juga bukan seorang doktor. Dr. Zulkifli seorang toksikologis. Tapi kita perlu lihat dari segi bagaimana prestasi dia. Dia faham tak kerja dalam yang perihal kesihatan, dan juga
kebolehan dia untuk menjadi Menteri Kesihatan. Kemarin dulu kita lihat dulu masa Barisan Nasional dulunya ada Dr. Chua Selet, seorang pakar psikiatri. Dulu ada Dr. S. Subramanian kalau tak silap betul. Dan sebelum tu memang yang pernah jadi doktor akan menjadi Menteri Kesihatan. Yang kalau best case boleh. Tapi bagi saya best person untuk kabinet ini betul YBKJ ialah orang yang sesuai untuk portfolio ini. Sama ada untuk portfolio sains untuk MOSTI ni, sebenarnya MOSTI ni wujud daripada daripada kementerian yang dipecahkan daripada 3. Dulunya Alam dipegang Sekitar. oleh Wabi Yobin. Ada 3 portfolio dipecahkan pada 3. Tapi MOSTI ni bagi saya lebih kepada orang yang boleh terlibat dalam isu-isu R&D. Sebab sekarang nak cakap pasal IR 4.0, saya perlukan orang yang memang faham dalam benda-benda macam ni lah. Sebab MOSTI ni dia akan bekerjasama dengan MITI dan juga MITI, KKMM, dia melalui pelbagai kementerian untuk dalam satu-satu industri juga. Tapi yang ni memang sangat berkait rapat dengan beberapa industri, termasuklah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Kalau saya boleh mencelah sikit, saya. Ya, okey. Walaupun sebenarnya memang ahli politik ni kita kata generalis lah. Okay? Dia kena Jack of all trades. Ya, dia kena boleh diletakkan di mana-mana sebab dia bercakap tentang dasar awam. Dia bukan tak semestinya menjadi pakar dalam bidang tersebut, tetapi dasar awam ni dia mengintegrasikan satu bidang dengan bidang yang lain lah. Okay? Seorang yang pakar dalam bidang kedoktoran, dia belum tentu dia boleh faham ekonomi di sebalik pengurusan ni kan. Okay. Cuma saya rasa macam walaupun tadi Norman sebut KJ kata relatively doing well lah dalam vaccination okay. Tapi tadi macam saya sebut tadi lah, bila kita cakap pasal belanjawan kesihatan is not just about vaccination kan. Maksudnya pengurusan Kementerian Kesihatan tu is more than that kan. Dia melibatkan wad kanak-kanak, wad sekretari dan sebagainya. Dan bagi saya KJ boleh maksud dari segi add value nilai tambah ni, KJ ni patut letak di tempat lain. Bukan berarti dia tak boleh perform di MOH, tetapi saya rasa dari segi contribution dia mungkin jauh lebih banyak kalau dia misalnya diletakkan di Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Tapi option Optionnya tak ada. Kalau tidak KJ pegang MOSTI peak punya ni ataupun kesihatan, letak di situ nanti nak letak orang yang novice. Itu satu beban yang lain lagi tu. Nak mengajar, nak faham vaksinasi dan international contact. Ya. Cuma kalau macam MOH, dia boleh lah nak lantik senator dan sebagainya. Kalau sekadar nak cakap pasal vaccination, you either yalah, orang kata kalau you nak kekalkan KJ di MOSTI pun boleh kan. Itu terpulang lah sebab bagi saya lah satu option walaupun mungkin tak popular kan, ini kalau Ismail Sabri berani sebenarnya macam KJ ni ada timbalan. Kalau dia rasa KJ boleh add value more in other ministry macam Kementerian Pendidikan ke Pengajian Tinggi, why don't you elevate dia punya timbalan untuk take over vaccination punya job atas lah kan. Itu kalau maksud dia, kalau dia directly dan actively involved semasa KJ menguruskan vaccination. Kan, walaupun yalah mungkin orang kata tak popular, kenapa nak angkat timbalan PAS ke apa kan. Bagi saya kita tak boleh underestimate, malah sebenarnya kalau kita masih menafikan peluang orang mencari pengalaman, sampai bila pun kita akan bercakap tentang ahli politik tua lah. Tapi soal YB mula tadi bercakap soal kepimpinan politik yang tepu. Pimpinan Pakatan Harapan juga barisan yang sama. Mereka tidak tepu. Ya, maksud saya tepu di sini ialah dia dah kata dia dah exhaust maksudnya sepanjang Perikatan Nasional jadi kerajaan, dia dah exhaust all ni lah orang kata idea sebab tidak ada idea baru tu. Okey, dia bukan pasal soal orang yang sama kan, tapi apa idea baru yang dia generate dalam tempoh yang ada. Dr. Nirwandi ni Syahrul ni dia menyambut apa yang doktor sebutkan tadi, konsistensi dalam komunikasi.
ini dikatakan kelemahan lalu dan berkait dengan kebergantungan rakyat kepada otoriti. Jadi saya bangkitkan tadi soalan, kalau ini boleh dielakkan, elemen-elemen ini doktor, soal kesilapan-kesilapan dalam Stratcom, kalau ini boleh ditangani, sedikit cermatlah, maka tidaklah banyak damage control. Dan yalah, bila tak ada benda silap, nak troll pun susah juga doktor. Tak ada bahan nak di-troll kan kalau bahannya tak ada. Saya sebenarnya kalau ada power, besok saya masuk senator, saya boleh jadi menteri sebenarnya. Kan? Tapi masalah macam saya kata lah tadi, YB kata ini game ahli politik. Jadi kita kena ambil apa yang ada, permasalahan yang ada, dan ahli politik kena micromanage kan. Dan tadi kalau kita lihat memang kalau ada berlaku kebincangan, kerana kita ingat dalam social media ni kita sebenarnya masih lagi kita dah habis warm up Syed YB dan Norman. Tapi sebenarnya kita belum peak lagi. Sebab kalau kita peak 5G, 6G sebenarnya kita akan menghadapi lagi banyak. Sebab semua orang akan ada keupayaan kendiri, mengolah mesej, buat aplikasi, semua orang akan ada channel macam ni, semua orang boleh buat dia punya own talk show, semua orang boleh bagi opinion. Jadi apa yang berlaku dalam era pengolahan kerajaan yang berlaku juga semasa Pakatan Harapan, khususnya daripada mula Barisan Nasional jatuh hingga Pakatan Harapan jatuh, Perikatan Nasional juga bertukar kepimpinan, adalah kerana masyarakat mula mengaplikasikan satu terma dipanggil micromanagement. Mereka melihat benda secara mikro. Jadi apabila mikro ni satu perkara yang berbentuk tangible, itu harus dizahirkan dalam bentuk tangible. Vaksinasi tangible. Berapa banyak dicucuk, tempat nampak dan tempat dilakukan benda. Jadi kalau berkatakan portfolio menteri Jabatan Menteri yang seperti bangkitkan oleh panel dan sebagainya, kena ada satu bentuk ahli baru, orang baru, tidak akan ada satu proses untuk tangiblekan benda tu. Sekiranya mereka tidak ada kemahiran komunikasi perang saraf asas atau perkara-perkara yang berhubungan dengan strategi komunikasi. Dan ini basah dan basic. Saya bagi contoh yang amat mudah kerana bagaimana micromanagement ini sekarang ini menjadi satu isu. Kerana apabila berlakunya banyak perkara-perkara, contoh bantuan diberi kerajaan, tapi 2-3 orang selebriti bagi bantuan, dia akan jadi highlight. Sebab apa? Public melihat pada mikro dan entertainment value di sebalik proses itu. Dan ini hakikat masyarakat yang kita harus terima. Jadi bertukarlah governance, bertukarlah kerajaan. Selagi perkara mikro ini tidak dipelajari dan tidak diolah dalam bentuk komunikasi strategik dan perang saraf sebagainya, maka ia akan menjadi beban pada mana-mana kerajaan. Jadi seperti mana yang berlaku dalam isu politik. Kalau saya boleh ulas isu KJ, saya pun bukan penyokong KJ dan saya pun tidak bertemah berkata bahawa KJ ini yang terbaik. Tapi dalam politik kita tahu, kalau dalam Pakatan Harapan diberikan tampuk pemerintahan mengubah kerajaan sekarang, mereka juga akan ada isu hierarki. Sudah tentu ketua-ketua parti diberi jawatan. Dan itu sebenarnya yang berlaku di kalangan ahli politik, asas perpecahan yang kita tahu dalam Perikatan Nasional. Apabila isu-isu hierarki ini tidak diberi perhatian dan dikatakan berlaku perkara tikan belakang, perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku, ini adalah isu hierarki. Jadi sebenarnya dalam politik ni dia package. Jadi ahli politik sini terikat dengan package yang sendiri tidak boleh keluar. Walaupun mereka mengatakan benda itu boleh diselesaikan. Jadi KJ ini sebagai contohnya adalah package politik yang perlu dilakukan untuk memastikan perikatan gabungan itu diikat. Dan untuk menzahirkan kepada masyarakat, kita perlu satu mikro komunikasi dan sebagainya. Dan di sini saya rasakan perkara-perkara bentuk makro, elemen-elemen mengatakan berbilion, berjuta benda telah diberikan, program-program diberikan. Tadi YB pun mengatakan kita tak tahu duit tu hilang ke mana. Dan masyarakat ingin lihat kenapa bendera putih diberikan. Bendera putih dikibarkan kerana semua wakil rakyat, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri dikatakan gagal secara penuhnya, tidak kira kerajaan atau bangkang, untuk membantu masyarakat. Dan ini mengakibatkan rakyat mengibarkan bendera putih. Dan ia diletakkan sebagai satu kempen, tema yang besar hingga bendera putih itu dikeluarkan. Jadi kenapa ia tidak berlaku? Kerana tidak ada satu pendedahan mikro perkara itu dilaksanakan. Atau mungkin perkara itu tidak dilaksanakan. Ini saya tidak boleh bagi perkataan sebab tidak fakta. Jadi inilah sebenarnya perkara yang dalam 100 hari ini, kalau kita boleh lakukan kecacatan, maka segalanya harus tumpu pada usaha untuk mengeneralisasikan perkara secara mikro. Tidak perlu announce berjuta, berapa bilion, berapa bilion diberi, berapa banyak akan di order vaksinasi dan sebagainya. Tapi rakyat nak tengok benda tu sampai pada sasaran. Ini kemarahan rakyat yang perlu diubati oleh kedua-dua blok sama ada kerajaan pembangkang, tambah lagi burdennya kepada sudah tentu PM kita yang 9. Jadi menjawab pada soalan tadi, sudah tentu aspek komunikasi adalah aspek mikro. Sebab perkara yang dibuat tidak boleh disembunyikan lagi. Kerana perkara yang buat
harus ditunjuk dan ditangiblekan. Ini demand society pada ini yang perlu diberikan secara perkara-perkara yang saya rasa yang perlu dilihat dengan lebih mendalam di kalangan kedua-dua blok. Sama ada blok kerajaan, khususnya blok kerajaan dan juga di kalangan blok pembangkang. Dan jangan, kabinet yang ada jangan buat kesilapan yang sama, blunder yang sama. Itu hanya memberikan buah kepada netizen saja. Sementara kita dah sebut soal KJ dan Adham Baba ni, tuan-tuan bertiga tengok kabinet yang ada ni, ada di antara banyak-banyak pembentangan semasa PM mengumumkan tu, ada kejutan ataupun benda yang excite? Wah, ada? Tak ada? Ada tak? YB nampak senyum tu? YB tak ada? Tak terkejut langsung? Saya tak rasa ada satu komen yang menunjukkan keterujaan di mana pun. Tak. Norman, tak terkejut lah? How do you feel? Okay, tapi cuma yang terkejut tu dia tak kecilkan kabinet tu. Cuma yang terkejut tu lah. Sebab dia patut ambil peluang ini untuk kecilkan kabinet, tunjukkan kepada rakyat, saya serius nak bekerja sebagai Perdana Menteri. Tapi balik-balik, bas member-member dalam bas yang sama lagi ke? Lepas tu Menteri Belia dan Sukan pun dah 51 tahun kan. Tapi yang ni lah, antara what choice do you have? Nak pilih orang yang terbaik pun, saya pun agak sedih bila Menteri Hal Ehwal Agama pun diturunkan. Dia okey, tapi cuma dia prestasi sebagai satu tim ni, dia nak lantik teknokrat contohnya. Pagi tadi saya ada cakap Dewan Negara mempunyai 7 kekosongan. Tapi melalui cara itu, adakah ia akan memberi satu kebertanggungjawaban bagi seseorang yang tidak dipilih melalui pilihan raya, diangkat menjadi pemimpin dalam Jemaah Menteri? Ini tak align lah dengan prinsip demokrasi juga. Sebab itulah dalam Dewan Negara pun kita pun pernah bahas kan, sama ada ni pindaan perlu dibuat agar ahli-ahli Dewan Negara pada masa depan juga akan dipilih melalui pilihan raya. Yang tu topik yang pada lain hari lah. Tapi bagi saya, sebelum pengumuman pagi tadi, saya beritahu diri sendiri, very low expectation. Sebab kalau set high expectation, lagilah kita kecewa. Memang sangat kecewa kalau you set a high expectation. Ingatkan 2 hari lalu, dia panggil meeting, ada Chan, tapi tengok je. Sama saja. So tak terkejut lah. Ya, kebanyakannya nama yang sama. YB tadi, YB banyak bercakap soal konsep dan perbandingan ni. Tadi ada pengguna Facebook kita ni ditanya, since kita tidak mengamalkan sistem dui parti, mengapa kiraan majoriti ni bergantung pada 2 blok? Memang kita tak pakai sistem 2 parti, dan kita pun tak adalah sistem kiraan ikut 2 blok, tapi dia naturally lah apabila berlaku contestation tentang satu jawatan yang hanya satu orang dia akan naturally akan align group-group yang kata have same interest in one block, and kata yang lain tu dalam satu blok yang lain. Same interest ni tak semestinya mereka setuju dalam rasa yang sama, tetapi mungkin mereka bersetuju dengan orang dengan kumpulan yang dikatakan sebagai common enemies lah. Okay. Ini sama dalam politik di yang negara yang mengamalkan sistem representatif pun sama. Sistem perwakilan kalau kita tengok di Indonesia, in the end hanya ada 2 calon. Di Amerika pun in the end hanya 2 calon, yang kalau ada 3 pun yang ketiga tu sangat jauh lah. Tinggal sebab akhirnya orang akan pergi kepada siapa yang ada higher chances untuk menang lah. So dia akan terbentuk dengan sendirinya. Reformasi politik dan reformasi parlimen ni kita perlu satu sesi khusus. Nanti nak tengoklah masa YB Amin selesa dan sesuai, kita nak perdebatkan ini. Saya membayangkan, di beberapa tempat saya sebutkan, saya kata kalaulah kerajaan ambil inisiatif reform seperti yang Tan Sri Muhyiddin umumkan 2 hari sebelum dia meletakkan jawatan dan dilaksanakan, sebenarnya pembangkang pun tak ada ruang sangat nak mengkritik. Kerana itulah yang menjadi tuntutan kepada pembangkang pun, dan itu yang diperlukan oleh negara. Tetapi dalam hal ini, soalan terakhir saya kepada tuan-tuan bertiga, saya nak petik soalan daripada Dr. Sharifah Syariah. Dia kata dari pandangan tuan-tuan, strategi quick win untuk
pendidikan, pengangguran, kehilangan pendapatan. Ini kami bincangkan sebenarnya malam 2 malam lepas. Malam lepas adalah sesi Datuk Saifuddin Nasution dengan Datuk Seri Mukhris. Ya, 2 malam lepas. Quick win. Kalaulah kita nak kata 100 hari ni, kan, apa yang boleh dilakukan dalam tempoh kita kata bagi saya okeylah, nampak sentimen YB Amin seolah-olahnya macam undi percaya itu tak akan menjadi cabaran besar lah. Kelihatannya kalau diukur daripada bahasa badan dan juga intonasi itu, messagingnya itu macam chillax lah. Dia tak nak kacau lah masa itu. Jadi saya anggap akan lepas satu hurdle. Hurdle kedua adalah herd immunity dan hurdle ketiga adalah election yang saya sebutkan dalam siri yang itu. Tetapi kita nak mengukur juga ni 100 hari yang PM sendiri sebut sehinggalah menuju kepada PRU yang hanya berbaki tinggal 1 tahun 17 bulan ini. Jadi kalau tuan-tuan nak merumuskan perbincangan kita, kalau kita boleh memberikan gambaran bahawa these are the building blocks, perlu dicapai apa? Silakan, saya nak serah pada sesiapa saja dulu. Saya mula dengan Dr. Nirwandi dulu. Quick wins untuk sektor-sektor ini. Saya respon dulu. Ya. Saya cukup simple. Saya rasa saya adalah antara orang yang telah mencadangkan supaya lebih banyak kabinet itu dibina. Bukan untuk pembantiran, sebab saya hendakkan micromanagement itu berlaku. Sebab setiap ahli parlimen, setiap adun kena ada database mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Siapa yang berhutang, siapa yang terkesan COVID-19, siapa jadi anak yatim, siapa yang segera dikuarantin ke diri. Sebab sekiranya kita nak micromanage, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli DUN, ada database, bawa pada jawatan kawasan parlimen, jawatan kawasan parlimen pergi pada kementerian portfolio tertentu dan bina rangkaian mikro untuk menyelesaikan masalahan. Isu hutang, kita boleh bincang dengan moratorium. Isu terperangkap dengan alung, kita boleh lihat bagaimana alung-alung ni boleh dihilangkan atau dikesan. Isu-isu hubungan kesihatan, pekerjaan. Isunya adalah micromanagement dalam menghadapi strategi quick win. Sebab kita tidak bercakap tanpa data. Kita dulu cakap sekiranya ahli parlimen dan ahli adun tidak berkesan, tidak menjalankan tanggungjawab mereka. Kita hanya boleh bersembang, kita hanya boleh mengalahkan pimpinan-pimpinan atasan kerajaan secara total package. Tapi kita lupa bahawa sebenarnya rantaian pentadbiran negara terletak pada kuasa-kuasa ataupun wakil-wakil rakyat yang telah diamanahkan untuk niat kepentingan rakyat. Jadi inilah masanya database itu diwujudkan penjudukan. Dan saya telah mengeluarkan banyak perkara hujung ini. Wujudkan satu data tetap mereka yang terkesan secara langsung pandemik COVID-19. Micromanagement. Dan benda itu dibincangkan jawatan kawasan parlimen, hentikan politik, gejatan politik berlaku dan rakyat menyalurkan maklumat dan mereka pick up maklumat, jawatan politik berlaku dan kita selesaikan masalah. Dan itulah micromanagement baik dan saya kira strategi quick win yang paling berkesan sementara kita menunggu PRU yang akan datang. Quick respon saya kepada Dr. Nirwandi adalah dalam salah satu segmen yang kami perdebatkan di dialektika ini, wujud keresahan bila mana ahli-ahli politik ini menganggap bahawa database ini, data raya ini tidak dikongsikan secara telus. Itu ada sesinya. Dia database tu harus berdasarkan kepada setiap wakil rakyat, setiap ahli Dewan Undangan Negeri. Setiap mereka harus kawasan mereka ni, mereka harus tahu siapa yang terkesan. Dan data raya ni tidak boleh datang daripada pimpinan atasan. Data raya ni sebenarnya daripada induktif. Top, ground, bottom up. Bukannya top bottom. Ini saya rasa pendekatan yang salah. Yang saya rasa yang perlu dibetulkan. Sebenarnya jabatan data itu sudah ada di DOS. DOS sudah boleh memberikan gambaran kemiskinan bottom 40 di setiap daerah berbeza. Dan data itu telah pun saya lihat. Soalnya yang berhormat tahu tak nak guna data itu di mana? Kemudian pelaksanaan agensi. Tahu dan mereka harus validate secara di ground. Mereka harus mendapatkan di ground secara ini masa untuk mereka bekerja. Ini masanya mereka untuk memberikan sepenuh masa dan tenaga pada rakyat. Dan rakyat juga hendak micromanagement. Ini rakyat mahu. Rakyat tidak mahu dengar peruntukan. Rakyat nak dengar strategi quick win, quick solution. What they have to do now and what are the solution for them. Okay. YB, quick wins. Okay. Saya boleh setuju dengan, saya ulas sikit lah yang apa yang Dr. Nirwandi sebut tadi. Sebenarnya dalam aspek data ni, dia bukan masalah sangat untuk dapatkan data. Masalah ialah untuk coordination. Dan ini bukan masalah yang baru. Kalau kita mendalami sikit bidang ekonomi, kita akan tahu coordination problem ni kata telah diperkatakan sejak sekian lama. Kenapa? Kerana kalau kita belajar fiqh siasah pun, fiqh siasah ni paling cepat berubah sebab situasi masyarakat ni dia boleh berubah. Kalau kita kata pandemik tu berlaku 3 bulan, jumlah orang terjejas dia tak sama dengan selepas 6 bulan ataupun selepas tahun. Jumlah dia berubah dan selepas tahun tu berapa orang yang bermasalah awal recover dan berapa yang makin teruk, itu dia tak sama. Dia sentiasa bergerak.
Dan masalah data ni tak susah sepatutnya untuk didapatkan ialah kerana tujuan asal dan tujuan murni diwujudkan JKKKK ni, MPKK lah dan sebagainya lah, nama-nama yang baru ni. Sebenarnya itulah tujuan dia. Tujuan dia lah dia selaras lah dengan kalau kita ambil, selalu saya sebutlah maksud hadis, kalau kan tak sempurna iman seseorang yang tidur kekenyangan, jiran itu kelaparan. Maksud dia mereka adalah orang yang paling dekat untuk dapat maklumat ni. Tetapi kena ingat, apabila satu orang ni ada masalah dia okey, satu orang ni dia ada pinjam daripada agensi yang tak sama. Jadi kat sini yang timbul tadi isu coordination. Okey, mungkin orang ni dia berniaga ni, dia berhutang dengan CA kan, tapi dia pinjam daripada bank lain. Jadi coordination tu yang will take a lot of time. Dan peranan wakil rakyat bagi saya, dia sebenarnya adalah untuk melihat aspek dasar kan, bab-bab bantuan ni agensi yang mesti uruskan. Saya ambil contoh yang saya bawakan di parlimen. Okay, aspek dasar di parlimen, misalnya JKM, dia bagi bantuan kepada warga emas kan, dia tinggal sendirian, dia akan ada bantuan bulanan. Bila berlaku pandemik, anak dia yang berada di kawasan lain kehilangan kerja, tak mampu bayar rumah sewa, akhirnya buat keputusan, okay, kita balik ke kampung duduk dengan mak sementara waktu. Bila dia balik duduk dengan mak, JKM berdasarkan audit dia menilai, oh ini makcik ni duduk dengan anak, jadi dia dah tak layak lagi untuk menerima bantuan bulanan. Nampak tak bagaimana dasar tu dia tak fleksibel? Itu yang saya pernah bawa lah di parlimen. Jadi ini aspek macam mana aspek dasar tu menyebabkan tadi tindakan, sebab agensi-agensi, pegawai-pegawai kekitangan kerajaan ni dia bertindak berdasarkan mandat undang-undang. Jadi bila undang-undang tu dia kita kata baca secara literal macam tu, ramai yang menjadi mangsa. Sebab itu kata pemantauan ini sentiasa berlaku sebenarnya. Dan dari segi data juga, bila kerajaan instead of satu orang pergi ke, macam contoh saya ada 60,000 orang pengundi, itu baru pengundi, yang tak mengundi tu ada lagi. Instead of saya pergi, lebih baik mereka ni misalnya mereka ni mohon kepada bank untuk moratorium. Tapi kalau ikut cadangan yang lebih baik ialah bank terus bagi by default, dia dapat moratorium. Siapa tak mau barulah datang ke bank bayar. Jadi jumlah yang tak mau tu lebih rendah berbanding jumlah yang mahu. Tapi itu pun tak cukup untuk menyelesaikan, kerana kadang-kadang orang yang dapat moratorium bank bukan dia pun yang duduk di kedai tu, dia sewa kepada orang lain. Yang menjadi mangsa lah orang yang sewa pada dia, sebab dia dapat moratorium, dia tak bagi pengecualian kepada penyewa dia. Jadi masalah ni memang berlapis-lapis, dan it is kata not an easy solution lah. Itu kita kena akui. Tetapi bantuan yang kita berikan mestilah dia, apa juga tindakan kerajaan, dia mesti bersifat membantu. Saya ambil contoh lagi, kalau ikut pengalaman tempat saya ketika pandemik awal-awal dulu lah, pada tahun 2020, ketika itulah tadi kan saya cakap belanjawan berjalan serentak, satu untuk pandemik, satu belanjawan yang biasa ataupun gerak kerja biasalah, agensi-agensi. Jika pandemik berlaku, tiba-tiba Majlis Perbandaran keluar notis kepada peniaga-peniaga yang tepi jalan ni, tak dibenarkan lagi berniaga. Jadi mereka nak usir lah kan. Jadi nampak tak, ketika orang bercakap pasal pandemik, orang makin susah, waktu itulah dia rasa terbaik. Jadi saya nampak macam seolah-olah ada satu detachment ataupun kata terpisah antara concern dan juga orang kata tanggungjawab kita. Dan dekat sini mungkin ada kena orang kata perlu disemak semualah dari segi kata prosedur operasi agensi-agensi kerajaan kan, waktu bila kita nak relax sikit kita punya penguatkuasaan, waktu bila kita cuma yang saya nampak lah kadang-kadang pendekatan eksekutif lah, kita in general kita kurang, bukan kata semua lah, ramai je yang bagus, kurang bersikap proaktif. Kita selalu lebih bersifat tak apalah, orang tak mengadu, kita anggap benda tu tak ada masalah. Okay? Kalau orang mengadu pun tak semestinya dia pergi selesai kan. Kadang-kadang dia tak apa, benda ni dah lama dah, dia boleh tunggu, takkan dia tak boleh tunggu lagi kan. Jadi seolah-olah macam ada satu rasa selesa. Ada ini yang saya sebut tadi, dia sebenarnya mesti datang dari keinginan untuk berubah tu mesti datang daripada pimpinan atas. Pimpinan tertinggi, kita ambil dululah, kita ambil zaman Pak Lah. Walaupun orang kata Pak Lah ni ada lemah, tak cukup agresif, tapi Pak Lah, saya suka gunakan satu contoh yang mudah.
immigration dulu nak buat pasport punya lama. Tapi kenapa bila Pak Lah naik, immigration boleh keluarkan pasport dalam within 1 hour. Kan? Maksudnya bila ada political will kan datang daripada atas tu, barulah kita kata orang lain kalau dia tak ada keinginan untuk berubah pun kan dia pun tak nak kena marah dengan bos dia. Jadi sebab itulah kata saya selalu sebut di banyak tempat penting untuk kita pilih pemimpin yang ada jiwa perubahan. Dia mungkin tak dapat laksanakan sepenuhnya kan, tetapi kita boleh menuntut pertanggungjawaban. Dia pun tahu bila dia sebab dia keinginan tu, bila orang desak dia pun akan cuba cari jalan. Bukan kata yalah dia tak mungkin dapat buat semua, tapi dia sentiasa tahu bahawa kata orang akan menilai kata-kata dan apa yang dia pernah sampaikan lah. Jadi Norman, quick win. Norman. Quick win. Kalau tadi YB Amin cakap political will, bagi saya political leadership. Kepimpinan tu kena melalui satu teladan. Kalau kepalanya, menterinya tidak menunjukkan teladan yang baik, manakan kita nak expect kaki tangan kerajaan untuk laksanakan apakah yang telah ditentukan. So maksudnya ada beberapa poin yang telah diutarakan oleh dalam perbincangan kita malam ini adalah what is this government is going to sell the story? Because pada akhirnya ekonomi kita kena jalan, tapi macam mana kita nak berikan satu kepercayaan dan dengan menjual satu, I won't say menjual negara, it's actually selling a story. What is our game plan untuk 6 bulan ini, short term plan, lepas tu dalam 1 tahun dan 3 tahun. Dan short term plan ni apakah yang kita akan lakukan untuk mikroekonomi dan juga makroekonomi. Dan satu apa yang berlaku yang saya tengok dikongsikan oleh YB Lokanisman di Sibuti, apa yang dia lihat pada keadaan di penduduknya di Sibuti. Ramai penduduk kampung terpaksa bergerak dari jauh dari kampung untuk pergi ke bank BSN, beratur dari 4 pagi. Seperti mana yang dikatakan oleh YB Amin lah, prosedur yang sepatutnya boleh dimudahkan ataupun tak perlu pun mereka ke bank. Bawalah bank mobile ke kampung. Benda ni bukannya tak boleh buat. Adakah birokrasi ni menjadi satu halangan? So ini adalah satu peluang yang baik untuk melihat semula apakah birokrasi dalam keadaan krisis 3 rangkai ini untuk memudah cara satu pelaksanaan program-program dan inisiatif daripada kerajaan dan juga dasar-dasar yang sesuai dan program-program ini sepatutnya memudah cara dan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi kerajaan. Banyak yang boleh dimudahkan. Ada yang tak perlu, contohlah kalau nak jumpa dengan pakar, adakah kita perlu melalui proses-proses 6 bulan? Tak perlu. Kita lihat cara untuk memudahkan. Contohnya pada kes yang memerlukan bantuan kesihatan mental. Apakah cara yang kita boleh buat untuk membantu rakyat? Yang itu satu. Yang kedua, macam mana dengan anak-anak di sekolah? Macam mana pula dengan bantuan kewangan, cash assistance? Cash assistance akan diperlukan dalam 1 tahun ini lagi. Tapi quantumnya berapa kita lihat. Dan satu lagi, apakah exit plan untuk KWSP yang IC macam mana kerajaan boleh membantu pemegang akaun KWSP untuk kembalikan wang yang telah diambil keluar daripada iCina, iCitra dan iLestari. Yang ni perlu ada satu plan yang betul-betul supaya kita boleh meyakinkan pelabur-pelabur, bukan setakat pelabur asing, pelabur tempatan juga akan yakin dengan keadaan dalam masa tak kisahlah, jangan lihat kepada time frame yang tahun depan akan pilihan raya. That's not the point. Maksudnya you are not going to work. Time frame now is the time is to sell the game plan that tak kisah kerajaan pentadbiran tu akan bertukar, tapi kerajaan institusi kerajaan itu akan diteruskan oleh kaki tangan kerajaan. Ada komen daripada pelbagai pihak, banyak juga, dan saya hanya sekadar memetik ini
para YB kita perlu bekerjasama dengan pejabat daerah, Jabatan Kebajikan, Baitul Mal dan sebagainya. Saya membincangkan ini di dialektika bahawa kita perlu meluruskan tugas para YB kita sebahagian daripada political education kepada semua, termasuk juga para YB, sebab sudah terbiasa lah YB jumpa dengan rakyat pergi kenduri kahwin kena bagi duit kan, mana cukup koyaklah poket YB. Jadi kan masalah peribadi pun semua berjumpa YB. Saya ada je kawan-kawan YB yang datang jumpa saya, dia kata saya tak boleh jalan lah, saya kata sebab habis expectation rakyat seolah-olah YB ni perlu memberi duit, sedangkan peruntukannya disediakan melalui agensi. Jadi agensi itu sebenarnya dah ada kerjanya dan YB ni harus membuat dasar. Tetapi kita dah terasuh rakyat kita ni, YB ni boleh bantu kan. Anak sekolah dekat Perlis tak ada duit minta 200. Kalau kena 50 orang jumpa, koyak lah. Jadi bukan itu caranya. Dan kita juga tahu YB Amin juga ada menyebut tadi, dah ada agensinya sebenarnya. Kita ada Jabatan Kebajikan, kita dah ada Kemas, kita dah ada macam-macam agensi. Baitul Mal di peringkat negeri, belum dikira agensi negeri lagi. Jadi berlapis-lapis sebenarnya, tetapi penggemblingan dan penyelarasannya tidak kemas. Begitu juga dengan database tadi digambarkan bahawa database juga memainkan peranan. Dan apabila dibincangkan ini, memberikan gambaran kepada kami di dialektika seolahnya macam kita boleh cuba panggil temu bual semua menteri yang baru ni. Tapi YB, kami boleh hanya memohon nak invite, nak interview saja. Mereka boleh decline. Itulah masalahnya kan. Gagasan 100 hari setiap satu. Semangat juga tu nak buat. Bolehlah kita interview satu-satu kan. Kerana saya teringat bahawa untuk kita menguji kredibiliti menteri, kewajaran dia sama ada dia punya gagasan atau tidak, ataupun hanya dia mampu bercakap soal benda-benda yang operational. Kalau dia tak mampu nak menggagas, bererti dia tak faham fungsi dia sebagai menteri. Dia hanya boleh melakukan kerja-kerja yang sebenarnya sudah ada agensinya untuk tujuan itu. YB nak mencelah tu, saya izinkan. Sorry Syed. Kadang-kadang saya ingat kebimbangan setengah pihak untuk berkongsi tentang gagasan mereka ni, terutama kalau dia dah pegang jawatan eksekutif. Mereka sebab jelah benda tu belum diluluskan di peringkat kabinet. Okay. Kan? Jadi setengah tu mungkin yalah orang kata kalau yang ada banyak idea ni macam-macam dia nak cakap. Itu dia ada dua jenis lah. Satu yang jenis tak ada idea, sebab tu dia tak nak bercakap. Satu lagi yang banyak idea, dia bercakap kadang-kadang melangkaui daripada kemampuan ataupun kesanggupan kerajaan semasa tu untuk laksanakan. YB, sekaligus itu sebenarnya ujian kepada dia untuk dia tahu decorum, di mana letak duduk dia dengan kabinet as a whole. Maknanya he knows where to stop. Jadi kalau dia main langgar je, maknanya dia tak faham decorum dia sebagai anggota kabinet. Dan mungkin sepatutnya dia kena buat exception lah dalam kenyataan dia. Bahawa ini hasrat dia nak dibawa, gantung kepada kelulusan kabinet, okey lah kan. Betul lah. Tapi itu yang saya harapkan, anggota kabinet kita ada gagasan. Mungkin bukan dalam bentuk program yang dah diluluskan, tetapi sekurang-kurangnya 100 days ini apa yang dia, kalau itu dia tidak boleh articulate, then macam mana dia nak menterjemahkan ke dalam program yang konkret kalau gagasannya itu tidak ada kan. Kita akan cubalah. Sekarang kami juga sukar sebenarnya, khususnya dalam era perikatan yang lalu, nak mendapatkan suara yang boleh defend usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan lalu. Bagi saya bukan tak boleh defend, tetapi banyak glitches yang mereka tidak mampu pertahankan. Kan? Masalah-masalah eceran, Stratcom yang gagal ni, whoever appears, tiba-tiba kena buat damage control is not easy. Jadi kerana itu kita susah untuk mendapat suara daripada belahan kerajaan tampil. Anyhow, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan bertiga. Malam hujung minggu ni, YB belum balik, masih pakai baju Melayu lagi tu. Jadi insyaAllah kita ada kesempatan nanti kita jumpa dalam waktu yang lain. Minta tuan-tuan stay dulu ya, kita minum teh tarik, tapi kena bancuh masing-masing lah. Jadi kepada semua penonton, terima kasih atas soalan yang dikemukakan. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.